Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, Allahu akbar. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa alihi wa sahbihi baraka wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sekali lagi kita di program kuliah di musim COVID-19 ni. Jadi sempena di musim kuarantin ni, insya-Allah kita dah berapa hari dah ni kan, dah banyak hari dah sebenarnya dalam kuarantina ni. Jadi semoga apa yang ditakdirkan oleh Allah ke atas kita tu kita ambil kecaman baik-baik, ambil pandangan, ambil pedoman, kan, apa yang kita patut buat, apa yang tak patut buat kan. Kemudian demikian juga bagi orang-orang yang terlibat dalam perniagaan sebagainya pun, kalau waktu siang tu tak ada buat apa tu, fikir-fikirlah macam mana nak merancang selain daripada yang auzullah tu nak beramal soleh. Dan rezeki insya-Allah Allah dah tetap dah. Cuma kita nak susun balik jadual kehidupan kita tu macam mana. Lepas ni apa akan jadi. Jadi persiapan tu memang disuruh. Nabi sendiri pun suruh, Islam sendiri pun suruh buat persiapan apa yang sepatut bagi kita. Mudah-mudahan perjalanan tu jadi mudah. InsyaAllah dengan ilmu yang ada sikit sebanyak ni walaupun sedikit, dan kita dah mula faham. Semalam pun saya dah elaborate dah panjang lebar tentang keperluan sebagai seorang Muslim lagi mukmin wajib menghiasi diri dan rohani jasmani dengan ilmu iman Islam ihsan tu bagi memenuhi tuntutan-tuntutan terhadap Allah dan Rasul. Jadi kita kena ambil faham baliklah tujuan kita hidup ni pun saya ada sentuh banyak kali dah. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk melayan serakah hawa nafsu kita. Sebab itulah kadang-kadang pentingnya tentang kenapa ada 3 ilmu ni. Cuma yang satu tu jadi keraguan sikit, iaitu tentang ihsan ataupun ilmu tasawuf tu. Banyak orang yang masih lagi dalam keraguan. Sebab duduk faham Islam tu mudah. Jadi takkan susah macam ni. Dia begitulah masalah kita hari ni. Ni akhir-akhir zaman ni dia datang penyakit-penyakit yang mula meragukan dalam hati kita tu. Dan insya-Allah pada malam ni apa yang kita nak bincang, nak perjelaskan lagi. Nak perjelaskan lagi tentang ilmu mana yang kita nak kena belajar ni. Kita ni sebenarnya kalau kita tengok apa yang kita belajar ni, tak tahu di mana kita nak start. Kita nak mula ilmu tu di mana. Lepas tu nak ambil dengan siapa? Nak ngaji dengan siapa? Itu persoalan-persoalan yang timbul. Dan kita sering memberi alasan kita punya masa tak cukup. Sibuk layan dengan anak lah, high net tuition lah itu ni kan. Sehingga kita terlepas pandang benda paling penting sekali. So malam ni insya-Allah tajuk kita ialah kekhalifahan dalam kehidupan di sisi Allah SWT. Bagaimana kita sebagai seorang sebagai seorang khalifah Allah yang Allah takdirkan kehidupan kita tadi sampai di sini. 2-3 hari sudah pun kita dah kuliah macam mana roh kita dibawa daripada alam lahut, jauh perjalanannya. Perjalanan Mi'raj Rasulullah. Perjalanan kita tu, mana kita dah lalu dah perjalanan tu. Daripada langit atas turun ke bawah sampai dalam rahim ibu kita. Kalau kata kita tak tahu, memang kita tak faham lah sebab kita dah terlupa perjalanan itu. Sebab bila masuk dalam jasad, kita dah terlupa. Dan kemudian kenapa kita dipaksa, suka tak suka kita dipaksa untuk menyembahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perjanjian kita di alam ruh tu kita dah berjanji dengan Tuhan. Kemudian kita tiba di sini. Kemudian kita dilahirkan, dibesarkan. Kenapa datang pula perintah supaya kita mempelajari segala ilmu? Sebab kita telah mukallaf. Kenapa kita diwajibkan pelajari ilmu? Sebab Allah bagi pada kita 2 benda. Satu penglihatan, satu pendengaran. Dengan sebab adanya penglihatan dan pendengaran itulah kita disebut sebagai orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf ni orang yang wajib kena mengaji, kena beramal dengan apa yang Allah dan Rasul dia kehendaki.
Tak boleh lari. Jangan duk ngelak-ngelak. Jangan duk cuba lari-larikan diri. Benda ni benda yang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabkan dua benda tu. Melainkan yang kita sebut, kalau orang tu memang dia gila, mabuk, kan, yang bukan dalam kategori mukallaf tu, dia terlepas daripada perintah perintah amar makruf nahi mungkar. Jadi yang lain kena. So apa yang kita nak kena fikirkan, kelebihan-kelebihan tu, kenapa kita buat. Jadi benda ni bukan paksa, bukan kita nak boleh larikan diri. Dia sama ada suka atau paksa, kita mesti kena mengabdikan diri kepada Allah. Sebab kena ingat ada satu benda, bila kita tolak Allah, mana kita syirik dengan Tuhan. Sedangkan bila kita syirik dengan Allah, maka itulah dosa yang Allah tak ampun. Maka nerakalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah malam ni tajuk dia memang agak, bukan tajuk dia tinggi, sebab kesinambungan daripada apa yang kita bincang semalam tu. Sebab tujuan saya ni, saya nak bagi semua pendengar ni, dia faham bahawasanya dia ni macam ni. Aku ni macam ni sebenarnya. Aku ni macam ni kedudukan aku sekarang atas muka bumi ni. Nak bagi kita faham. Bila kita faham, kita punya tanggungjawab kita tersangatlah besar. Jadi bila kita faham, tu kita, bila kita tengok ulama ni macam mana, dia alim sangat, dia beramal. Pasal dia faham agama. Kita ni bodoh, jahil agama tu. Pasal itu kita ngelat. Kuat ngelat. Kita tak nak, kan? Tak terbuka pintu hati tu. Pasal tertutup dengan sifat-sifat amarah tu. Sekarang kita nak buka balik benda tu. Supaya kita tahu bahawasanya pangkat darjat kita yang Allah letak atas muka bumi ni hebat. Mulia sangat-sangat. Walaupun penciptaan langit tu lagi besar, tapi Allah jadikan manusia ni cukup istimewa. Sebagai makhluk Allah atas muka bumi. Sangat istimewa. Kalau tengok bumi bulat, pusing gitu je. Matahari, manusia tak boleh fikir, boleh itu, boleh segala-galanya sangat istimewa. Jadi atas itulah Allah sayang kat kita. Allah bagi kita cukup cantik. Rupa, paras, tubuh badan, bentuk, sifat, semua lengkap kat kita. Tapi kenapa banyak di kalangan kita menyombongkan diri kepada Allah? Sepatutnya kita syukur kepada Allah. Allah bagi macam-macam nikmat. Macam kita tengok sekarang ni lah. Bila berlakunya COVID, seolah-olah kita melihat kemarahan Tuhan, kemurkaan Tuhan kepada kita manusia. Tapi kalau kita tengok pula, murkanya Allah Ta'ala itu, kalau dibanding dengan rahmat dia, kemurkaan Tuhan tu ingat besar biji sawi je. Biji sawi yang diletakkan di satu lautan, di sebuah lautan yang luas tidak bertepi. Lautan tu teramat luas, maka dia letaknya biji sawi. Itulah kalau kita nak bandingkan nisbah dengan kemurkaan Tuhan tu. Maknanya rahmat Allah ni terlalu banyak. Saya umur saya sampai ke ni, tak pernah lalu ni. Berkurung macam ni. Dulu pernah sekali lah masa 13 Mei dulu. Tapi tak dah seteruk macam ni. Ini namanya pegang orang tak boleh, nak pegang duit pun takut. Dulu nak duit ni itu, sekarang tengok duit pun takut. Pergi tukar duit dengan orang dah risau dah. Nampak tak? Jadi kita tak boleh, kita kena pandang balik rahmat Tuhan. Terlalu banyak Allah bagi, itu kemurkaan dia. Itu sikit, kalau banyak macam mana agak-agak hancur lebur kita ni. So di sinilah peranan kita ni duduk dalam ramai-ramai dalam jemaah macam ni. Dalam kumpulan kita mengaji malam ni kan, kita cubalah fikir balik macam mana, kenapa Tuhan bagi kita macam ni. Itulah, ini sebagai kita nak kembali balik kepada konsep kekhalifahan. Macam mana kita ni sebagai khalifah Allah, yang Allah pilih, Allah lantik kita sebagai khalifah. Siapakah khalifah? Macam mana keadaan khalifah tu kita akan bincang dalam masa sejam lebih ni, bagi jelas. Bukan tinggi sangat pun, saya akan tajuk, saya buat very basic, sangat basic, bagi faham, mudah faham, biar kita tahu jelas, barulah kita mula seronok nak beramal ibadat. Kita tahu kedudukan kita tu. Begitu baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Kita masih di tajuk yang nak masuk dalam tajuk ni, tentang khalifah ni. So pertama sekali kita nak kena faham baik-baik lah tentang apa ilmu yang kita belajar ni. Jadi semalam saya dah cerita panjang agak tentang macam mana kita dengan Rasul, begitu juga dengan akhlak. So malam ni kita bincang sedikit lagi, nak selesai sekejap tentang bagaimana akhlak kita nak lihat. Sebab akhlak ni adalah agama, akhlak tu tasawuf tu. Macam mana kita nak duduk pada adab tu, sebagai adabul mukmin, adab orang-orang mukmin. So adalah satu hadis yang Nabi sebut ni, mafhum dia tu,
Sungguhnya tidak aku utuskan melainkan untuk Sungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Maknanya Allah utuskan Rasulullah ni, kekasih dia, sebagai contoh teladan terbaik untuk diikuti. Tak ada dah contoh terbaik. Jadi kalau kita duk cerita lah pasal hayat kita ni macam mana dengan dunia ni? Kita cakap lah apa saja, kita tetap salah, tak ikut Nabi. Kenapa para sahabat? Para sahabat hidup macam kita juga. Para ulama hidup macam kita juga. Kenapa mereka boleh duduk dalam keadaan beriman kepada Allah SWT sedangkan kita tak boleh? Ulama-ulama dulu kita tengok. Ulama sekarang pun tengok yang ulama. Ulama ahlillah. Dia panggil ulama ahlil akhirah. Kalau nak tengok ulama ada dua. Kalau kita mengaji dalam kitab kita jumpa dua. Satu dia panggil ulama ahlil akhirah, ulama akhirat. Yang kedua ulama su'. Ulama su' ni dia tahu hukum hakam semua. Fiqh tanyalah apa benda dia boleh jawab. Tapi dia ulama su'. Satu lagi ulama akhirat. Ulama akhirat ni kalau tengok karakter dia memang totally different lah. Memang berbeza daripada ulama su'. Sebab mereka tu mendidik, mengajak manusia balik kepada Allah. Kalau ulama su' ni, panjanglah cerita dia. Bila sebut su' jahat ni dunia, kasih ke dunia lah. Ulama tu ulama. Tidak tak disebut oleh Nabi tentang ulama, dua jenis ulama ni. Maka akhlak Rasulullah tu menjadikan akhlak sebagai orang yang wajib. Itu apa Allah sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Ini the best practice. Kenapa dekat situ ada wa innaka la'ala khuluqin azim? Khuluqul Quran. Sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Khuluqin azim. Akhlak Nabi agung. Akhlak apa? Akhlak Quran. Cara Nabi bercakap, cara Nabi buat, cara Nabi beramal. Semua ni kita nak kena tumpang rahmat yang ada pada Nabi itu. Sebab amal kita ni, kalau kita tak boleh buat banyak-banyak lah macam Rasulullah tu buat, ada besar biji sawi pun jadilah. Besar ujung jari pun jadilah. Besar ujung kuku sikit pun tak apalah. Yang penting, kita ikut akhlak Rasulullah. Sebab akhlak tu dijamin oleh Allah di syurga. Tu kena ingat lah. Jangan dia buat tak faham pula. Akhlak kita ni tak dijamin ni. Akhlak kita lah ni tak dijamin masuk syurga. Dah lah lentang pukang tak faham pasal dengan agama. Tu Allah kurung kita tu. Tapi berapa orang je yang Allah kurung yang nak ambil iktibar, nak ambil kesempatan belajar. Yang lain saya rasa, kalau ada, Alhamdulillah. Kita seronok sangat kalau kawan kita lain buat program yang sama, buat kuliah malam-malam macam ni, siang ke, ramailah orang dah buat saya tengok. Kita tahu lah cara benda dia orang buat tu pulang. Kita ada cara kita sendiri. Tu bawa lah macam mana masing-masing mengikut guru yang dia belajar. So jadi, jaminan Allah, akhlak yang macam Nabi. Lain tak ada jaminan. Betul Nabi disebut sebagai uswatun hasanah. Contoh ikutan yang terbaik, the best practice. Nabi mati tinggal apa? Kita nak mati pun tak tahu lagi nak tinggal apa. Amal dah tentu dah. Kan? Ilmu dah tentu dah. Out habis. Kita buat dunia ni hebat lah. Cakap pasal buat dunia. Kan? Naik satu kerajaan baru, pakat berebut dah. Berebut nak dapat projek lah macam-macam. Pakat berebut, hambat. Itu kata dunia tu. Baik, kemudian para sahabat. Cerita sikit nak sampai kat kita ni. Para sahabat. Begitu tinggi akhlak mereka. Demikian juga para ahli ulama. Kenapa? Kerana sahabat dididik dengan cahaya nubuah kenabian. Tok guru dia tu hebat. Siapa dia? Rasulullah. Nur Nabi itu, mukjizat Nabi yang ada kat Nabi itu lempah terus pada sahabat. Tak payah duk cerita ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, tak payah masa tu. Tak ada pun ilmu tu. Sebab apa? Direct tarbiyah tu secara terus dengan nur Nabi tarbiyah para sahabat. Jadi, bila cahaya agung tu meresapi jiwa mereka rohani jasmani, maka jadilah mereka orang yang paling agung di sisi Allah SWT. Mereka terdiri daripada pangkat darjat mereka tu adalah orang-orang ahlillah, para awliillah ta'ala. Kita pula mengaji dengan orang kafir. Bila mengaji dengan orang kafir, apa kita dapat? Ada dapat cahaya dia. Kita hanya dapat cahaya zulmat. Cahaya kegelapan yang melimpah kat kita. Betul tak boleh? Tak boleh melampau-lampau. Bukan tak boleh. Boleh tapi tak boleh melampau-lampau.
Kena ada sepadan dia. Kononnya kita lah ni nak kena jadi hebat, kena belajar dengan orang kafir. Apa orang Islam tak boleh buat apa? Kenapa kita tak boleh buat? Kenapa tak boleh buat macam orang kafir buat? Kita Islam kita boleh. Sebab kita tinggal asas kita tu, kita tinggal. Kemudian, para sahabat, para ulama yang berhubung dengan sahabat Nabi, turut mendapat limpahan cahaya nubuah kenabian tu. Sehingga mereka diangkat oleh Allah menjadi pewaris Nabi. Besar tu pangkat. Dan itulah cahaya agung yang meresapi, duduk dalam jiwa mereka, hidup macam mana lilin, macam mana lampu yang menerangi apa dia waktu gelap tu. Inilah dia yang kita nak buat. Jadi demikian juga dengan kita. Kalau tanya ustaz, kita ni macam mana pula? Ya, kita pun sama juga. Kita pun kena ikut juga orang-orang ulama macam ni. Jangan ikut ulama hak duk bagi duit, ulama hak duk sembang pasal dunia, pasal duit je. Kalau kita tak ikut jejak langkah ulama ni, tak mengaku Nabi dengan kita nanti. Tak mengaku umat dia nanti. Kalau kita umat Nabi, apa kita patut buat? Kita kena ikut apa yang Rasulullah buat. Kalau Rasulullah tak buat, kita jangan buat. Pasal tu jadi haram dah. Tapi kita tak buat. Mengaji, Nabi dah pesan dah bawah dah. Dalam Quran apa dia sebut? Iqra'. Awal ayat yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah, belajarlah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Allah suruh belajar, mengaji. Turun, pertama kali turun. Peluk dia malaikat Jibril tu. Iqra' hai Muhammad. Iqra' hai Muhammad. Iqra' hai Muhammad. Nabi kata, anak Umi, aku tak reti baca. Aku tak reti baca. Sehinggalah yang ketiga baru dipeluk, didakap oleh Jibril tu, baru Nabi baca. Ketika Nabi baca dipeluk tu, dipeluk apa? Apa isyarat pelukkan Jibril? Isyarat dia dibawanya Jibril daripada langit tu, daripada loh segala-segala jenis ilmu. Di loh mahfuz, dibawa turun, diletak di dada Nabi tu. Mana Nabi terima tu ada di pelukan Jibril tu. Pindah terus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tu yang dibawa. Maka Nabi pun dapat benda tu balik menggeletar Nabi. Sebab terima iman ni tuan-tuan dan puan, adik abang, adik kakak sekalian dalam ni. Iman ni, kalau terima iman macam Rasulullah buat dengan Jibril tu, kita kalau kita terima ni menggeletar badan kita. Iman ni bukan benda ringan. Iman ni bebanan dia Masya Allah sangat berat. Tapi bila dia masuk dalam hati tu, dia boleh tendang keluar habis tu. Bayangkan kuat tak kuat iman ni. Kalau kita, sebab tu orang kafir bila dia masuk Islam, dia mengucap. Dia mengucap tu, bila dia mengucap, iman tu melekat kat hati dia, ditendang selama hari dia kufur maksiat duduk dalam tubuh badan itu. Kat situ kekuatan dua kalimat syahadah. Yang tu kita akan cerita kemudian nanti. Ni nak cerita macam mana tentang kisah Jibril dengan Nabi ni. Lepas tu dia katakan Nabi tu, dia katakan Nabi Ummi. Dia kena faham baik-baik nah. Kita jangan salah faham kat Nabi. Mustahil Rasulullah tak boleh baca. Mana Ummi tu? Ummi tu bukan Ummi tu buta huruf. Ummi tu maknanya Nabi tu tak tahu apa yang manusia ni tahu. Nabi hanya tahu apa yang Allah dan Rasul tahu saja. Itu kata Ummi. Kalau kita tafsir biasa, ni nampak sangat kekurangan pada sifat Nabi tu. Sedangkan Nabi ni, siapa dia? Duduk dengan Allah. Wahyu yang didapat sampai Nabi tu. Mustahil Nabi tak boleh baca. Kita nak cerita. Nabi hanya tahu apa yang Allah dan Rasul tahu saja. Hak lain Nabi tak tahu. Nabi tahu tak pembohong macam kita. Nabi tahu tak menipu macam kita. Mengelat, mengulat. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu kan? Nabi tak buat benda lagu tu. Sebab Nabi, setiap langkah Nabi, setiap gerak-gerik Nabi, semua dalam gerak Allah. Allah yang menggerakkan setiap kelakuan Rasulullah tu. Itu dipanggil akhlak Al-Quran. Bukan senang kan? Macam Allah kata dalam satu hadis yang cerita orang yang beramal soleh, yang beramal dengan solat-solat rawatib, sehingga Allah kasih kepada dia, maka semua perbuatan dia tu jadi perbuatan Allah. Cakap dia cakap Allah, jalan dia jalan Allah, dengar dia dengar Allah. Duduk dengan Allah. Jadi semua dia buat tu, kelakuan dia bukan dibangsakan kepada hawa nafsu dia, tetapi semua dibangsa kepada gerak Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam gerak Allah. Itu macam mana Allah kontrol, Allah tarbiyah, Allah didik Nabi. Begitulah Allah didik para sahabat. Allah didik para ulama. Allah didik, kalau kita pun sanggup duduk ke situ, Allah akan didik kita macam itu. Hebat lah. Benda ni bukan main-main. Ni cerita sungguh-sungguh. Jadi kalau kita nak balik kepada Allah, jangan diikut yang mengarut-ngarut tu. Dia ada cara, dia ada kaedah dia. Bukan sebarangan. Tapi lah ni orang dah mula ikut akal. Pegang agama tu dia ikut tafsir, ikut akal dia. Dia tak nak ikut yang asas tu.
Duk maki hama ulama tu, kata macam-macam kat ulama. Imam Ghazali tu cerita lah. Kalau Ihya Ulumuddin ni, UKM itu lagi teruk, duk hantam dia hadis palsu, hadis dhaif. Tu datang jumpa saya kemarin seorang pasal belajar student PhD nak buat pasal ni lah. Saya tanya dia, kamu ikut ulama mana? Saya ni ustaz, saya ikut jumhur ulama. Kamu tak ikut mana-mana mazhab? Tak, ikut jumhur ulama. Semua ikut suka dia ikut, mana-mana ulama boleh ikut. Nampak tu? Tu dah mula dah tu. Tu kat UKM tu, studi UKM. Lain saya tak tahulah. Bukanlah kata semua benda ni. Kan? Harap-harap tak ramai yang macam itu. Harap-harapnya kita nakkan manusia yang betul-betul ikut platform ni, ikut yang apa yang dibawa oleh para ahli ulama ni, kita kena ikut tu. Okey, tu jadi itulah kedudukan kita. Maknanya kita bila nak dekat dengan Nabi, nak dekat dengan Allah, kita kena ikut jalan Rasulullah. Sebab jalan inilah ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan ni bengkok-bengkok bang. Jangan kita main-main bab-bab macam ni. Pasal hidup kita ni sekali je. Mana ada orang mati 2 kali? Mati tu sekali ya, matilah. Ni tengah-tengah hidup Allah ada lagi sisa-sisa umur yang Allah bagi nyawa kita ni. Kita ambil kesempatan ni malam ni untuk kita nak fikir elok-elok, istikharah baik-baik. Aku ni ngapa teruk benar aku ni? Paling tidak kita dah ada dalam hati kita nak beristighfar, nak bertaubat kepada Tuhan. Supaya Allah keluarkan kita minaz zulumati ilan nur tu. Dikeluarkan daripada zulmat, keluar kepada hidayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seterusnya, sebab kuliah kita ni berperingkat-peringkat, jadi dia kena satu bahagian. Jadi saya nak mudahkan, saya bercakap ikut dalam slide apa saya bagi, kita huraikan. Jadi senang. Jadi yang mana yang nak belajar tu boleh follow satu. Saya harap benda ni efektif lah. Efektif dengan cara nampak macam ni. Kita bukan live bukan pakai video. Kalau macam tu saya rasa kamu semua tak nak belajar apa sangat. Dengar gitu je. Jadi ceramah. Saya nakkan benda ni kita mengaji. Macam kita mengaji ada kitab depan kita. Kan? Kita faham baik-baik macam tu. Jadi lebih mudah lagi. Jadi kalau lupa, rojak balik tengok slide. Mungkin slide ni tak sempurna lah. Slide ni maklum lah bukan senang lah. Nak buat satu-satu benda tu, banyak benda kita nak kena ada input dia. Okay. So jadi yang pertama yang saya nak cakap ni tentang maqasid syariah. Jadi maqasid ni, dia duduk atas manusia yang nak menghidupkan maqasid syariah tu. Apa tujuan dia sebenarnya? Jadi manusia tu hanya ada nilai bila ia berjaya menjaga agamanya. Selagi dia tak boleh jaga agama dia, dia bukan golongan agamawan. Dia tak jaga agama, dia nak jaga apa? Dia nak jadi apa kalau agama dia tak boleh nak jaga? Jadi orang kafir lah. Tu yang dikata orang yang kufur, maksiat, fasik, munafik, zalim apa semua tu. Bila agama tak boleh nak jaga, agama pun nak jaga dia tak boleh pasal dia tak jaga agama. Ni cerita dia nak jaga agama. Bila nak jaga agama kena tahu bagaimana kaedah nak jaga agama. Agama kita dah bincang kemarin. Apa makna agama tu? Agama tu. Maknanya apa makna agama tu? Jadi agamanya Islam. Islam kita tu. Iman, ihsan tu 3 benda. Nak kena jaga 3-3 tu. Bukan satu je. So jadi itulah dia letak di bawah dalam maqasid syariah. Ini mengikut pendapat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Okey, saya ambil dia pendapat banyak lagi. Dia punya dia tulis di sini ada 5 saya ambil. Lebih setengah-setengah dia tulis sampai 7, 8, 9 pun ada. Cukup yang dia tulis 5 ni. Jadi maqasid syariah ni secara literalnya boleh diterjemahkan kita sebagai tujuan. Maksud syariah tu. Apa maksud syariah? Sebenarnya. Syariah ni, apa maksud syariah? Ia sebenarnya dia menjurus kepada apa? Tujuan pensyariatan yang berupaya menghasilkan maslahah. Itu kebaikan kepada umat dan mencegah kemudaratan. Contohnya macam sekarang ni. Keadaan kritikal dengan COVID ni apa kerajaan buat? Kuarantin. Betul dah tu. Sebab apa? Nabi pun buat. Ketika datang penyakit ta'un, Nabi kata duduk. Kalau kamu duduk dalam tu, jangan duduk situ, jangan keluar. Yang di luar jangan masuk dalam. Ini contoh tu. Nak jaga maslahat umum ni kan. Ini salah bagian pada agama, nak kena faham. Okey. Jadi yang pertama sekali kita ambil. Apa tu yang pertama yang penting? Pemeliharaan agama. Contoh isu halal. Halal ni adalah urusan agama. Bukan boleh orang kafir jaga. Orang kafir bukan faham halal, orang kafir nak duit je. Hari ni di Malaysia ni kita tengok satu dunia berebut habis. Duk terekam ke nak jual produk halal. Bila jadi rupa macam ni kalang kabut, habis. Barang-barang lain dah susah nak jumpa dah. Barang siapa yang dominan dalam market sekarang ni? Jadi vaksin tu, okey, yang pakai vaksin. Tak apalah, vaksin tu halal ke?
Orang kata halal Ustaz, pulang kat kamu lah. Kalau kata halal, halal lah. Kan? Saya tak mau komen lah bab ni. Jadi, menjaga agama itu satu bahagian. Bukan senang jaga agama, nak jaga iman macam mana? Iman tu simpulan, akidah tu. Nak jaga iman, nak tambah hati supaya iman tu tak lari. Dah lah iman tu tak nampak benda gaib. Nak tambah pula di tempat hati yang juga gaib. Bukan senang. Siapa kata mudah? Siapa kata mudah? Nak tambah iman. Cuba cerita iman tu macam mana? Iman tu boleh buat iman. Iman tu orang tu je tahu. Dia beriman ataupun tidak. Orang beriman ni dia yakin kepada Allah. Tu nama dia percaya kepada Allah. Amantu billah. Malam tu kita dah belajar dah. Berapa jenis keimanan ni? Tauhid ni. Ada dua bahagian. Pertama, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Yang kedua, amantu bi rasul wa bima qala rasul. Yang pertama apa? Beriman aku akan Allah dan barang firman-Nya. Percaya aku kepada Allah, percaya, beriman percaya. Dan apa yang difirmankannya. Dan yang keduanya, beriman aku akan Rasul dan akan barang yang disabdanya. Kalau Nabi sabda, Allah firman. Apa yang Allah firman? Maknanya segala apa yang Allah firman tu kita kena imankan apa yang Allah firman. Kalau apa Allah larang, larang. Suruh. Dia ada perintah, ada tegahan, ada harus. Pilih-pilih. Jadi kita tengok mana kita nak duduk. Kena ikut, kena taat. Begitu dengan Nabi. Apa yang Nabi sebut? Nabi ajar kita semua dah. Semua dah lengkap dah Islam ni. Kita je yang penjahanamkan Islam tu. Sebab tu kena, bila kita tak faham agama tu, saya start kemarin dengan agama. Ada orang lari keluar pada dia tak tahan. Pening kepala dengar ustaz tu duduk ceramah. Pelik-pelik sangat. Tak pernah dengar benda ni. Dah tak nak mengaji. Duduk dengar cerita dunia je. Dunia je. Kalau dulu masa kerja, cerita dunia je dia pegawai kerajaan lah, sana sini buat situ ini. Bab agama adalah sedikit. Kalau ada tazkirah ke dekat pejabat tu. Lepas tu lain dah tak ada dah. Bila dengar cerita ni dah saya takut benar. Jadi itu cara dia. So jadi, nombor satu sekali kena jaga agama. Niat azam kena jaga agama. Sebab apa? Sebab kita ni bangsa yang menerima agama. Bangsa kita bangsa apa? Melayu. Tak apalah kalau bangsa Cina ke tak kisah. Asal Islam je. Bangsa yang menerima agama, maka kena jadilah bangsa itu bangsa beragama disebut. Di mana tempat letak agama tu? Kita nak jaga agama. Di mana tempat letak agama kat diri kita? Jawab. Di mana tempat letak agama? Mesti orang jawab hati. Confirm punya. Dekat hati lah ustaz. Kamu tak tahu ke tempat lain. Kamu nampak itu je. Jadi, agama ni terletak pada penerimaan dua kalimah syahadah. Dia kena terima syahadah tu baru dia jadi dapat agama. Kemudian barulah terletak di lidah anggota hati dia. Kan iman apa yang Nabi sebut? Iman tu iqrar bil lisan wa tasydid bil qalbi wa amalan bil arkan. 3 iman tu. Baru dah jadi orang yang beriman. Jadi nak jaga 3 tu. Wajib kena jaga. Baru ada nilai. Maknanya manusia tu bernilai bila dia boleh mampu menjaga agama. Selagi dia tak boleh jaga agama dia, dia tak ada value di sisi Allah. Semayanglah macam mana pun. Zikirlah banyak pun. Agama tak boleh nak jaga. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, menjaga jiwa. Nyawa. Menjaga nyawa ni pun penting juga. Macam mana nak jaga nyawa dia? Nyawa dia supaya dapat digunakan nyawa itu dengan dalam keadaan yang lebih indah, lebih cantik. Menjaga nyawa tu macam sekarang ni. Covid ni. Kalau takdir dah jauh jaga juga, kemudian Allah hantar juga Covid ke rumah. Macam ada kes berlaku orang putih tu. Mati. Kalau mati, itu takdir Tuhan macam kita juga. Dah jaga dah. Dah usaha dah, ikhtiar dah, semua dah jaga dah. Tapi nak kena balik kepada Allah juga, itu tak boleh buat apa dah. Tapi wajib kena jaga. Kena pelihara, kena jaga. Jangan ikut setengah puak. Duduk marah. Pasal apa? Kena kuarantin ni. Okay, yang ketiga dengan ringkas je. Pemeliharaan akal. Kenapa kena pelihara akal? Sebab akal tu tempat kita nak memikir. Sebab akal tu nak fikir dengan syarak. Akal kena ada syarak. Akal dengan syarak kena lazim melazimi antara satu sama lain. Akal saja tak ada syarak, gila. Majnun. Tu nama dia akal yang gila. Woi, orang hebat naik Ferrari pun gila lagi. Gila lah sebab tak ada syarak. Sebab dia gila dunia. Tak gila macam mana? Dia bila ada syarak, ada undang-undang Allah Ta'ala, dia bergerak, berfikir. Dia berfikir berasas kepada syarak tu. Oh, tak boleh macam ni. Akal dia nak pergi kerja, tak boleh. Syarak kata ni tak boleh, ni haram.
Ni halal, ni haram, ni boleh, ni tak boleh, ni harus. Itu kena ada syarak. Akal saja tanpa syarak jadi gila. Maka akal ni penting lah. Akal lah duk fikir kat kita, tolong kita fikir macam ni. Nak keluar beli lauk lah, akal juga. Bila akal fikir, dia kena fikir cakap jalan, dia kena fikir dengan syarak. Dia tak boleh fikir, dia independen. Bila dia fikir tak ada syarak, maka akal tu akan berfikir mengikut keinginan syahwat, mengikut keinginan nafsu yang ada dalam tubuh badan itu. So nafsu tu kan bimbing akal tu, hamu fikir kau ni, mingat kau ni. Dia dah jahat, dah nafsu tu duduk tempat amarah pula. Memang duduk serabut sedia dah. Duduk ada dah serabut benda tu. Keluar je tak keluar banyak hari ni. Ni tak kena kurung. Keluar jumpa member yang mengumpat orang. Itulah kerja. Asyik jumpa orang je mengumpat orang. Jumpa orang mengata orang. Jumpa orang mengumpat orang. Tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain kamu ni. Cubalah bila jumpa dengan orang cerita yang baik. Cakap elok, nasihat baik-baik. Ini tak. Kita jumpa orang je nak mengutuk orang. Seronok sangat ribah. Lidah tu duduk dalam api. Dia tonggang dia malaikat tu. Jadi bila akal, bila ikut nafsu tu, sebab tu akal saja tak boleh. Baik, kemudian yang keempatnya pemeliharaan keturunan. Keturunan ni pun penting nak jaga. Zuriat kita. Doa min zuriyati tu. Nak doa zuriat tu macam mana supaya zuriat keturunan tu keturunan yang baik. Jadi keturunan tak bolehlah kenakan bersubahat dengan zina dan sebagainya. So benda tu membinasakan keturunan tu. Ni pun satu hal lagi. Nak ikut kena jaga makan, kena jaga duit haram, tak boleh makan, riba, tak boleh rasuah, tak boleh. Banyak benda lah kalau kita bincang benda ni, panjang tajuk ni. Kemudian yang kelimanya, pemeliharaan harta. Harta, dah ada harta kena bayar zakat. Kena jaga harta tu halal atau haram. Nak duit tu boleh segi muamalat tu. Macam mana segi muamalat tengok, kena belajar bab hukum hakam muamalat. Pembelian barang. Kita beli barang. Bolehkah kalau beli barang tak ada apa syarat-syarat sah pembelian bila kita beli barang? Beli lauk ke beli apa ke? Dia wajib kena ada ijab kabul. Ijab tu apa ijab? Kabul tu menerima, ijab tu orang yang menjual. Ijab kabul tu orang yang membeli tu, aku jual, aku terima. Sebab tu syarat dia budak kecil tak sah. Ijab kabul ni dia tak faham rukun beli barang tu. So semua ada hukum kat situ. Bila hukum syarak ada kat situ kita faham, selamatlah kita, baru nama kita jaga agama. Ini saya beli je, beli, tak peduli halal haram. Ambil barang belah, dah, bayar duit cabut. Kalau Muslim lain dia lagi takut cabut, nak bagi duit takut. Macam mana nak akad ya? So bila tak ada ijab kabul, halal atau syubhah pembelian kita tu. So bila makan benda barang yang kita balik makan ke rumah bagi anak bini makan tu, jadi ikut mana makanan tu pula? Macam tu saya kena ada ijab kabul ni, bukan nikah saja ya. Kena ada lah. Sebab tu orang kata nak jadi orang ni, nak jadi manusia, nak jadi orang Islam, orang mukmin, kena ikut hukum yang kita bincang kat atas. Dekat fiqh kat mana? Ni bahagian fiqh. Fiqh pula ada muamalat pula. Muamalat ni macam mana adab membeli barang. Semua duduk dalam hukum. Jual barang macam mana? Saya jual barang ya. Saya jual barang tu. Ijab tu yang kabul, saya beli barang sebanyak duit tunai. Halal. Putih cakap tu. Sebab tidak ada tuntutan lagi selepas itu. Tu kadang orang Cina kita beli barang kedai dia. Saya jual barang sama you saya jual barang Cina dia akan sebut saya jual. Nak putuskan pembelian tu supaya tak mengungkit lagi. Ni sekejap balik sampai 20 minit datang balik. Bos, saya tak mau ini barang tu. Itu tak boleh. So itulah lima yang bahagian makasih ini pun rakan-rakan ya. Bagi pasal benda baru nanti pening kepala pula dengar. Apa ni kan? Nak pergi khalifah tak pergi tak sampai lagi. Sebab ni nak jaga agama dulu. So jadi ingatlah manusia ada nilai bila ia berjaya menjaga agamanya. Selagi dia tak junjung agama, dia tak pakai pakaian, 3 pakaian kat diri dia, dia tak pakai pakaian iman, dia tak pakai pakaian Islam, dia tak pakai pakaian ihsan, dia bukan orang yang menjaga agama. So dia tak ada value di sisi Allah dan Rasul. Semua mungkin malaikat semua laknat atas dia, menjadi macam orang yang kufur dengan Allah tu. So kita tosok, kita tolak, kita mengaji ni kita nak bagi faham tentang bagaimana kita nak jaga agama kita. Baik, wallahualam. Alhamdulillah. Sekali lagi kita sama. Baik, saya nak sambung sikit lagi tentang yang selepas kita menerima agama tu. Mula-mula kita dah terima agama, jaga agama. Nak jaga agama tu kan ada 5 maqasid tu. Dipanggil maqasid syariah. Jadi
setelah kita terima agama tu, kena terima dengan penuh yakin. Jadi wajib fardu ain jaga agama tu. Masalah kita yang kita dah buat tak kisah selama hari ni sebab kita tak pernah terima agama. Kita duk berasa yang kita ni dah jadi orang beragama. Dah lahir-lahir dalam keluarga Islam ni, konon-kononnya kita dah jadi orang beragama. Pasal tu kita buat tak kisah. Cuba orang bagi pinjam kereta kat kita. Kita kan lanyak ke dan je. Bantai bawa. Jahanam bagi telefon. Bang, kereta dah out lah. Pergi jalan. Sadai. Pasal apa? Pasal bukan kereta kita. Dia selagi bukan kereta kita, biar je lah. Kan? Lantak lah, biarlah dia repair. Kereta aku. Sama juga dengan agama. Bila agama yang ada kat kita ni bukan ori, dia jadi lagu tu. Dia tak cara buat agama ni, dia biar je. Lebih kurang je asal. Kan? Tak ambil sungguh-sungguh. Tetapi, apabila dia terima agama tu dengan niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia terima agama tu, dia akan jaga sungguh-sungguh pasal dia terima agama tu sendiri dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai fardu atas diri dia sekali seumur hidup. Dia terima, dia niat elok-elok, maka dia akan jaga benda yang hak diri dia. Cuba tengok kereta kita kat rumah. Berkilat kalau orang kerja gomen ni, tak pergi ke mana hari Ahad, polis kereta yang kerjanya. Kereta orang dia nak polis kereta, dia tak luar rumah je. Itu yang berlaku kat kita. Jadi sebab tu agama kena terima supaya kita dapat rasai apa dia agama tu. Bila kita tak terima agama, kita tak tahu agama tu macam mana. Kita dah faham cara kepala otak kita je. Cara otak kita fikir. Otak kita syaitan tu sebelah dia fikir, kamu bang tak payahlah fikir teruk-teruk. Islam ni mudah je. Kamu tengok ustaz-ustaz duduk ceramah dalam TV tu. Islam kan mudah kata dia. Kan? Mudah. Ikut kepala otak. Memang mudah lah. Hak syaitan tak lagu tu. Hak Allah dengan Rasul tak macam tu. Yang mana mengaji ni faham lah macam ni. Dia pening kepala habis dah. Rasa susah. Tapi bukan susah. Inilah dia jalan agama kalau kita mengaji sungguh-sungguh. So jadi, bila dah terima agama tu, maka dia akan jaga pada diri dia sungguh-sungguh. Jaga masa bila? Pada setiap masa. Setiap waktu. Setiap ketika. Setiap keadaan. Dalam suasana apa sekalipun, dia akan jaga agama tu. Pasal dia tahu. Hak ni agama Allah. Kena wajib kena jaga. Kalau kata mati, mati-matilah. Pasal mati sebab jaga agama Allah. Tak pernah tertengkok pun. Bila tu aku kata dia Abu Jahal, aku hentak dengan batu kepala kamu ni, buah batu terperut dia, hentak dia. Ahad, ahad, ahad kata dia. Itu orang pegang agama. Kalau agama hanya main agama keturunan ni, lebuh. Pasal dia tak pernah terima agama tu. Faham tak ni? Macam dia terima agama. Tak apa, nanti kita cerita balik nanti. Jadi hak terima agama tadi, saya kata tadi, menerima agama, masa penerimaan dia mengucap dia kalimah syahadah tu, dia terima tu, masa itulah dia ucap dengan lidah, ditasydid dengan hati, benar dia amal. Maka masa dia mengucap itulah iqrar tu dan dia benar dengan hati, masa itulah dia terima syahadah tu. Kalau tidak, selagi dia tak terima syahadah, iman tak masuk, Islam tak masuk, ihsan tak masuk, duk main atas kulitnya, tak masuk sampai ke dalam kalbu dia. Masa ketika itu, maka terbitlah perangai kufur. Kufur tu tak boleh nak keluar. Tak boleh nak keluar daripada hati dia, maka masih walaupun dia mengucap, duduk kat situ juga pasal dia tak ikhlas kerana Allah terima Islam tu. Jadi sebab tu, kaedah dia. Okey. Kemudian, bila dia dah terima agama tu, ilmu dan amalan dia tu akan menjadi baja yang subur. Macam baja yang subur, macam pokok yang tumbuh yang cantik. Pada diri dia, selagi ilmu dan amalan tu berada di atas dasar agama serta dipelajari daripada ahli pada bab dia. Mana belajar dengan orang yang reti agama. Siapa dia reti agama ni? Oh, tengok ustaz tu reti. Betul ke ustaz tu reti? Pergi cek habis-habis. Boleh dia mengajar? Tanya dia ustaz. Ustaz ni faham ilmu apa lagi? Bang, kamu nak belajar dengan aku, saya suruh tanyalah. Aku duduk kat mana dulu? Aku mengaji mana? BA bang, aku ada master. PhD lagi bab agama ni untuk percaya dengan aku ke? Orang mengajar agama ni kan sombong lah. InsyaAllah bolehlah tolong-tolong. Kan? Ana pun tak berapa pandai sangat. Tapi kalau kamu nak belajar, boleh kita sama-sama belajar. Tu orang yang beragama. Sebab tu Rasulullah ni kita tengok. Kenapa perangai orang Melayu ni lemah lembut dekat sini? Lemah lembut sebab sejarah kedatangan Islam tu yang dibuat oleh Rasulullah tu sangat lemah lembut. Tapi hari ni, orang yang jaga agama ni keras kong. Keras kong, mana tak? Dia tak ada tasah akhlak dia. Kan? Dia nak marah ke orang ikut suka dia orang nak buat. Sebab orang tak ada tasah memang jadi macam tu. Sebab itulah
budaya orang Melayu ni kalau tengok lemah lembut sangat. Sampai orang ambil negeri dia boleh okey lagi. Tapi jangan berita tersepit. Ni perangai orang Melayu. Jadi itu konsep dia. Jadi kita kena balik pada kenapa orang Melayu ni lemah lembut, sebab asas kita ni banyak bersandar kepada ajaran tasawuf tu, mendidik supaya melepaskan daripada tubuh badan kita kufur, maksiat, fasik, zalim tu, ditukar, diganti dengan iman, Islam, tauhid dan makrifah. Duduk dalam hati tu, maka insya-Allah lah. Tu cara dia. Okey, so jadi sebaliknya, kalau ilmu yang amalan yang ada tu tadi, amalan yang ada bukan dengan sebab kita terima agama tu, tahu tak dia jadi apa? Dia jadi racun. Dia jadi racun, dia bunuh agama yang dekat kita tu. Habis hancurlah dia bunuh. Selama ni kita nak jaga agama. Dia jadi racun, tambah pula belajar dengan orang kafir pula banyak sangat. Tok guru dia siapa? Mister tu, Mister ni, Sir tu, Sir ni. Tengoklah akibat dia. Ada ke orang kafir boleh mengajar tasawuf? Ada kat UK sekarang ni, masuk boleh ambil master ke PhD ke, dia ajar. Tapi dia tu siapa yang mengajar? Sebab tu nak pilih-pilih guru. Sebab guru ni penting. Sebab dia dah membawa turun, melempahkan cahaya-cahaya daripada Nabi kat kita tu. Kalau orang putih turun apa? Dapatlah PhD, dapatlah doktor kan balik sini. Ni pun satu hal juga yang duk berlaku lah ni. Okey. Kemudian, jadi khalifah ni, kita belajar sikit ya khalifah. Jadi khalifah ni, syarat dia khalifah tu siapa dia? Bila sebut inni ja'il fil ardi khalifah, aku nak jadi khalifah atas muka bumi ni. Jadi khalifah ni adalah satu pangkat darjat. Bukan sekadar khalifah pemimpin. Memang pemimpin, tapi bukan pemimpin yang besar saja. Khalifah Islam ni dah hancur dah, Utsmaniyah habis. Abbasiyah habis. Kan? So jadi khalifah yang kita nak bincang ni, kita ni sendiri sebagai khalifah Allah. Manusia yang melaksanakan konsep kehambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan telah melaksanakan konsep penyerahan ubudiyah dia kepada Allah dalam hal apa? Yang kita belajar iman, Islam, ihsan tu. Persoalan akidah, ibadah, akhlak, syariat, sehingga menjadikan ibadah itu rabbaniyatul ibadah, rabbaniyatul akhlak. Semua yang melambangkan rabbani, maknanya ada kerabbanian dalam akhlak dia itu. Ada kerabbanian dalam akidah, maknanya akidah yang bersumberkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhlak yang bersumberkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil akhlak rabbani, akidah rabbani, ibadah rabbani. Semua balik kepada ketuhanan balik. Barulah betul. Tu pangkat yang Allah nak kita macam tu, sebab Allah nak bagi kita apa? Ganjaran di akhirat, di syurga. Syurga ni pasal tak nampak lah ni. Kalau nampak lah ni, saya ingat tenggih habis dunia ni. Kalau usahawan, boleh kita panggil usahawan khalifah. Sebab tu mereka mulakan kehidupan mereka dengan mengucap dua kalimat syahadah. Dia asyhadu alla ilaha illallah. Mengaku dulu, asyhadu, aku mengaku, aku nak saksi, aku bersumpah, aku beriktikad. Tu semua dalam perkataan sumpah dengan Allah dan dengan Rasul. Sumpah nak taat kepada Allah dan Rasul. Tu kena mengucap dulu. Semalam saya dah sebut. Bila nak semayang, nak apa, kena masa nak berdiri semayang tu, kena minta doa, minta ampun kat Tuhan dulu. Kena keluar dulu segala kufur maksiat tu. Jangan tak keluar kufur maksiat tu, jangan biar duduk dalam tubuh badan tu. Sebab apa kena keluar dulu kufur maksiat tu? Kena segera keluar. Kalau tak keluar semayang juga, duduk dalam kufur. Maka nak keluar macam mana? Kena mengucap syahadah dulu sebelum keluar. Mengucap elok dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab kembali balik kepada Islam sebelum nak kat takbir tu. Dia kalau tak keluar yang itu, na'udzubillah. Boleh semayang lah, macam tu lah. Takat semayang je. Lepas tu nak minta ampun kat Tuhan. Minta Allah gugurkan dulu masa nak buat ibadat. Tak kisahlah ibadat apa nak buat. Nak mula-mula apa, nak mula ibadat apa. Jangan terus-terus takbir je. Kalau nak solat, nak kena buang syirik dulu. Banyak benda lah nak kena buang tu. Okey, tu jadi itu dia kaedah dia. Orang nak duduk tempat khalifah ni bukan mudah. Bukan masalah tinggi. Ada orang kata, tinggi. Bukan tinggi ilmu ni. Ilmu yang kita kena mengaji. Bila kita tahu kita ni siapa yang Allah pilih kita. Tapi apakah kita mampu duduk tempat khalifah tu? Jadi usahawan khalifah adalah yang telah dipimpin. Usahawan ni dia pemimpin dia. Bila dia Tok Guru, dia pimpin dia. Bukan usahawan belasah je. Hari ni usahawan kira duit lah. Cuba tengok dalam WhatsApp. Saya minta larat tengok dalam WhatsApp tu.
sat lagi kuih, sat lagi coklat naik dalam tu. Hari-hari tak ada benda lain. Saya kata budak-budak ni dia tak fikir apa dah ke? Ha, boleh pula belajar buat kuih tu, habis duit beribu-ribu pergi belajar khusus. Tapi tak perhabis pula duit pergi belajar agama. Tanya dia, kamu ada tak pergi belajar agama perhabis duit sampai 20,000? Tak ada lah Ustaz. Pasal apa? Tak penting ya? Bukanlah tak penting. Entahlah, tapi ya nak berniaga cari duit. Oh, mana kamu dulu kan, kamu tak jaga agama kamu ke? Tu agama kamu tu. Dia kata buat-buat gitu-gitu je lah. Nampak tak? Perhabis duit punya banyak. Maka dari sini, lahirlah khalifah. Khalifah dalam apa? Pemerintahan, ekonomi, ketenteraan. Macam Khalid Al-Walid. Teknologi, usahawan, saintis macam Ibn Sina. Ulama' banyaklah macam ulama'. Semua tu makam-makam khalifah. Kenapa mereka jadi hebat? Kita pun insya-Allah, kalau kita follow balik track ni, ambil balik tiga-tiga ilmu yang kita bincang kemarin tu, insya-Allah tengoklah jadi macam mana. Tapi jangan dia pakai akal. Banyak benda tak logik pada akal kita tengok. Kenapa kita kentut kena ambil wuduk? Logik tak? Lepas tu basuh muka pula. Apa kena-mengena dengan kentut tu? Cuba fikir tengok. Macam orang kafir dia fikir, kenapa kamu dah tidur bersama dengan isteri kamu, kemudian kena mandi junub? Apa kena-mengena mandi junub dengan tu? Nampak tak? Mana benda, banyak benda tak boleh fikir dengan akal. Jadi jangan dia guna akal tu, ada tempat-tempat dia. Apa pun dia rojak balik kat syarak. Sebab syarak tu lah undang-undang hukum hakam Tuhan. Okey, jadi itu begitulah kita basic bagi faham dulu. Benda ni memanglah rumit, saya pun faham. Yang mana yang mengaji yang terasa susah tu, memang dia susah. Bukan saya nak susahkan. Kita belajar asas, basic dulu. Pasal kita, masa kita congested. Kan? Kita ni congested time. Masa is very limited. Sebab saya dah janji dah kemarin. Kuliah ni kita nak sekadar masa COVID. Masa ni nak habis. Besok tak tahulah boleh buat tak boleh buat macam ni. Mungkin kalau boleh buat pun tak jadi macam ni. Ataupun macam lain pula. Wallahualam. Ni tengah free ya. Saya pun dah tak pergi ke mana. Nak pergi ke mana? Duduk rumah aja. Jadi adalah masa nak ngadap komputer, nak ngadap laptop, sambil-sambil baca kitab balik, ingat balik apa-apa yang kita ada belajar ilmu tu. Macam mana nak bagi ni ramai ni yang nak belajar agama ni. Duk fikir, bukannya benda ni benda-benda mudah. Jadi kita nak pastikan apa yang kita sampai ni menjadi satu pemangkin, sebagai satu semangat untuk bangkit balik di kemudian hari ni. Pasal ilmu ni semua sangat-sangat penting. Kalau kita di dunia ni, apatah pula di akhirat nanti ya. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Manusia adalah khalifah Allah di atas muka bumi ni. Ni sahih, ni jelas. Kisah manusia ni sebagai khalifah sebelum manusia ni jadi khalifah ada lagi awal, iaitu pokok-pokok jin. Itulah bila kita belajar ni nanti kita tengok macam mana. Bila Allah nak jadikan Adam tu, maka ditentang oleh para malaikat. Bukanlah dia tentang, dia macam daripada penat agaknya malaikat tu jaga jin sebagai khalifah di muka bumi ni. Lalu Allah tukar. Dan sebelum jin ni ada lagi yang jadi khalifah paling awal sekali, iaitu binatang. Kisah binatang ni masyhur lah. Jadi raja dia yang bapak. Tapi yang bapak ni kedekut. Dia tak bagi rakyat dia makan banyak-banyak. Terus jimat, kedekut. Akhir sekali pakat mati habis. Lepas tu lah jin pula jadi. Dan akhir sekali, sampailah kepada peringkat Allah lantik manusia pula sebagai khalifah Allah. Bila Allah kata, inni ja'ilul fil ardi khalifah, Allah kata kepada malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah atas muka bumi ni, iaitu Adam. Tu malaikat bertanya, apakah kau nak jadi khalifah yang suka buat huru-hara ni macam mana jin juga? Allah kata, wahai malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Yang ni seolah-olah macam ada pertikaian Allah nak jadikan khalifah tu, Adam sebagai khalifah. Jadi sepatutnya benda tu tak berlaku, tapi malaikat takut. Malaikat tu macam dia bimbang lah, nanti dia kena jaga jenuh. Jin tu pun jenuh, hari-hari bergaduh. Tu orang kata jahat macam jin, perangai macam jin. Dia tahu berkelahi ya. Maka oleh sebab pertanyaan malaikat kepada Allah Ta'ala itu, maka sebab itulah Allah hukum malaikat ni setiap kali bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, Allah perintah para malaikat turun ke muka bumi, jumpa dengan manusia, balik bersalam dengan manusia, seolah-olah minta ampun kepada manusia atas kesilapan yang mereka lakukan. Tu panjang cerita dia lagi. Saya pun nak cerita masa tak ada kan. Kita cerita sikit-sikit sudahlah. Nak cerita tentang kemuliaan manusia ni sebagai khalifah Allah Ta'ala. Sebulan Ramadan kita cerita pasal Ramadan pula macam mana. Tapi kuliah kita macam biasa je kita buat nanti.
So jadi, kemudian kenapa Adam pula dipilih? Pilih oleh Adam, Allah pilih Adam. Sebab Adam itulah sebagai awal-awal khalifah tu. Okey. Kemudian kita ingat tak ketika dalam surah Al-Baqarah ayat 34, apa yang dikatakan oleh Allah perintah kepada setelah Allah jadikan Adam, Allah perintah kepada malaikat semua sujud. Apa Allah dalam Quran itu disebut, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka semua pun bersujud. Bersujud ni maknanya bukan bersujud menyembah, bersujud tanda hormat kepada Adam. Kecuali illa iblis. Dia enggan. Dia enggan. Sebab apa? Wastakbar. Dia sombong. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Selepas itulah nama Azazil itu bertukar menjadi Iblis laknatullahi alaih. Itu yang menangis malaikat Jibril, malaikat maut pun menangis tengok. Pasal dia ni asal dia adalah ketua kepada para malaikat. Sebab enggan sujud kepada Adam, menghormati Adam. Itu hebatnya manusia ni. Sebab tu manusia dia khalifah. Faham tak? Pasal manusia dia khalifah kalau kita tengok balik. Inilah benda-benda kalau kita mengaji sikit macam ni pun tak banyak-banyak pun sekurang kita faham. Kemuliaan Allah bagi kepada kita ni. Tapi kita tak nak terima kemuliaan itu. Kita hinakan diri kita dengan kita pergi pilih nu wali syaitan tu. Wali syaitan. Kita sepatutnya siapa yang mengaji ni dah faham dah. Yang duduk ambil benda amarah tu buat apa? Data amarah tu benda tak boleh pakai. Lepas tu gaduh ada orang Malaysia macam mana ustaz nak naik makam. Ingat senang nak naik makam, nak keluar benda-benda jahat tu. Bolehkah tak mengumpat orang sehari sekali? Try tengok. Bolehkah tak mengutuk orang? Bolehkah tak riak, sombong? Ujub, rasa heran. Aku tak sangka pula diri aku macam ni. Dulu aku ni susah, sekarang dia dah senang. Tak sangka lah. Tu ujub nama dia. Dia merasa heran diri dia. Dia ingat dia yang usaha. Dia yang pandai berniaga. Dia tak tahu Allah nak uji dia lagi. Kalau boleh buang benda tu katakan wajib mengaji tu. Mengaji tasawuf. Tapi kenapa ramai tak nak mengaji tasawuf? Pasal dia rasa kalau mengaji tasawuf nak kena buang semua panggil-panggil setan tu. Susahlah dia. Dia itulah nikmat dia. Keseronokan dia di dunia ni hidup. Seronok mengumpat orang. Seronok banyak makan. Seronok berasa ujuk. Riak. Berasa bangga. Bawa kereta. Ada reta. Dia sayang yang itu. Nak tinggal yang itu. Itu tak nak mengaji tasawuf. Maka terbitlah ayat. Mana dalam Islam tasawuf ni? Pula dah. Sedangkan kita belajar ni tasawuf tu tak hilang ke mana? Dia dalam akhlak-akhlak Nabi tu semua tasawuf yang kita kena belajar ni. So jadi akibat daripada keengganan iblis tadi, maka iblis dilaknat oleh Tuhan. Apa tu yang lepas tu yang bila Allah Taala laknat dia tu, dia minta kat Tuhan. Dia kata dia nak minta supaya Allah bagi peluang pada dia untuk menyesatkan anak cucu Adam ni. Dan Allah kata Allah bagi, Allah izinkan. Tapi melainkan orang hamba-hambaku yang bertakwa, kata Allah kepada iblis. Jadi sebab itulah hari ini kita tengok, kalau kita tak mau juga duduk atas tempat darjat makam khalifah ni sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, maka tunggulah goncangan-goncangan daripada iblis laknatullah tu. Dia sangat hebat. Dia bercakap depan Tuhan tu bukan main-main. Dia janji dia bukan macam kita janji. Janji dia janji sungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh. Sebab tu semalam ada orang telefon je, dia kata ustaz, lepas ngaji pasal bab iblis ni ustaz duk cerita tu. Malam tak boleh tidur ustaz, dia kata duk teringat. Dia datang kacau, pijak sini, buku meja berjalan dalam rumah. Saya tahu, mula nampak dah tu. Dia nak bagi dia nak challenge kita, dia nak cabar kita. Saya kata jangan peduli. Jangan layan dia kata. Semalam kita dah sebut dah hadis yang nak sebut dia seorang sahabat tu, hadis bagaimana kalau iblis datang kepada kamu bertanya, siapa jadi itu, siapa jadi ini. Akhir sekali dia akan tanya, siapa bagi jadi Tuhan? Kalau sekiranya kamu begitu, maka kamu jangan layan lagi bisikan dia. Itu nama dia bisikan waswasil khannas. Itu bisikan syaitan kata. Ini yang kita takut sekali kan. Sebab syaitan, dia ni adalah musuh Adam dan musuh anak cucu Adam. Bila dia berjanji depan Tuhan, dia akan buat sungguh-sungguh. Pasal dia asal dia raja malaikat. Dia beribadat 1000 tahun di sisi Allah. Naik satu tingkat alam tu. Beribadat punya lama. Sebabkan sikit je. Sebabkan sombong dia tu.
Maka dengan sebab sombong ni lah, maka kalau siapa sombong pun itulah panggil iblis duk tunggu dah. Orang sombong ni dia kan nak tunduk dengan orang. Dia keras terpacak, keras ikut dia. Apa jadi pun dia kata? Dia mati terpacak tak apa. Dia sombongnya. Macam iblis. Exactly. Tu dia tak boleh ikut panggil iblis ni. Lepas tu nak kena buang panggil-panggil amarah dalam nafsu yang kita belajar. Nafsu amarah. Lawamah. Mulhimah. Kita kena naik duduk tempat mana? Mutmainah. Bukan boleh kita letak sendiri. Ustaz, saya ingat saya nak duduk tempat mutmainah. Kamu ingat boleh duduk macam tu ke? Dia kena ikut amalan-amalan. Satu-satu flow dia. Jadi, itulah. Nak jadi orang yang bertakwa tu. Apa dia maksud takwa tu? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Hari-hari ni dah 4 minggu tak dengar dah Tok Imam, Tok Khatib duk baca khutbah. Kan, hendaklah bertakwalah kamu. Apa makna bertakwa? Bertakwa ni memelihara diri daripada jatuh ke dalam dosa-dosa kecil atau dosa besar. Nak pelihara tu kena taat kepada Allah. Nak pelihara macam mana? Setan duk keliling. 16 ekor setan duduk ada sedia dah duk tunggu kat telinga, kat mata, kat syahwat, kat kaki, kat ujung jari. Semua dah tunggu dah kita. Elok nak buat baik pun buat jahat. Elok nak buat baik saja buat jahat. Pasal kita tak berusaha nak tinggalkan syaitan tu. Nak tinggal macam mana? Siapa nak tolong kita? Ada orang nak tolong kita tak? Yuk. Mika boleh tinggal tak? Entahlah. Payah benar nak tinggal. Aku dah niat nak berhenti rokok dah. Datangnya dia bawa rokok bagi aku. Siapa dia? Rupanya setan. Nampak macam kamu tadi. Rupanya bukan. Setan datang dia menjelma. Tu macam mana? Kita ingat selama jahat ni kita tak tahu syaitan tu boleh menjelma macam malaikat juga. Dia boleh menghadirkan dalam rupa manusia. Kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang dalam perjalanan kita ni kena hati-hati. Kan? Kena jaga baik-baik kadang-kadang. Saya pernah lah dulu adalah saudara mara minta tolong kita kan. Ustaz boleh tolong tak buat pagar rumah? Saya kata boleh. InsyaAllah nanti kita adalah kaedah dia. Buat pagar lah, buatlah macam-macam lah. Adalah ikhtiar-ikhtiar kita buat. Saya ambil lah benda ni, pergilah tanam keliling rumah tu. Niat pagar rumah lah, mudah-mudahan dengan sebab doa berkat tu 40 hari dengan terangkat naik. Contoh gitu. Contoh lah. Dia pun buat lah. Buat. Saya pesan lah. Saya kata, kok lepas ni kalau ada orang datang ke rumah minta sedekah ke apa ke, jangan halau tau. Bagi. Takut yang tu malaikat. Jadi sungguh. Lepas tak lama juga, lepas setahun 2 tahun tu berlaku, dia telefon saya balik. Saya beritahu lah. Saya kata, ada tak orang datang rumah kak minta sedekah? Dia pun tengok, ada lah. Kak buat apa? Kak halau ada dia buat apa? Tak bagi apa? Ya Allah, kak halau dia. Kau tahu tak siapa tu? Bukan peminta sedekah tu. Allah dah tolong kak jaga rumah kak berapa tahun dah. Takkan kak tak boleh keluar 2-3 ringgit bagi ataupun ambil bukai nasi kak bagi ke? Sebab Allah akan hantar uji nak tengok. Lepas tu, sebab apa? Perampok dah masuk dalam rumah. Bukanlah kabut cari saya balik. Dah banyak kali yang berlaku pada orang lain. So, saya kata tak boleh buat macam ni. Kita minta tolong. Pergi jumpa Tok Guru ni minta tolong. Doa kita. Kemudian kita halaunya manusia. Bagi je lah. Kenapa loket benar kamu ni? Nak bagi makan 4-5 ringgit tu bagilah. Dengan nilai Allah jaga rumah kita bertahun-tahun dah. Tu kena hati. Bab ni cukup sensitif. Kena faham baik-baik. Sebab tu kena belajar semua benda macam ni. So jadi itulah keadaan dia. Bila kita dah duduk tempat molek, jadi molek. Baik. Apa lagi patutnya pangkat khalifah buat ni kalau kita tengok dalam carta saya tulis ni nanti. Iaitulah mereka ni sentiasa berada di dalam nur tauhid, iaitu la ilaha illallah. Sentiasa istiqamah la ilaha illallah. Kalau dia cakap dengan orang pun hati dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi dan Rasul, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun pada sahabat Nabi, turun pada ulama, dan ulama lah menjadi waris Nabi. Sebagai membawa apa? Membawa pangkat darjah khalifah tu nak bawa bagi kat kita. Bukan boleh jadi sendiri, tak boleh. Dia ada benih dia, ada zuriat dia kena turun dibawa pangkat tu dia nak serah kat kita tu. Itulah cerita syahadah tu, yang nak kena mengucap syahadah tu pasal nakkan dapat pangkat tu. Tidak, duk berangan boleh lah. Sebab itulah bila khalifah yang roboh dekat Turki tu, sebab bila sampai tu pangkat mereka dia dah lupa kepada Allah dah. Dia seronok melayan dunia. Maka kehancuran pun berlaku lah. Sekarang ni kita tengok mana ada khalifah lagi. Akan ada insya-Allah setelah Tabuk Sakinah tu yang akan diserah balik kepada Imam Al-Mahdi. Maka insya-Allah maka akan kembalilah pangkat
pemerintahan kekhalifahan yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi nanti. Nanti saya cerita tajuk dia tentang tabut sakinah tu. Macam mana tabut sakinah tu sekarang dekat mana, nak datang kat kita bila, sampai bila. Kan? Tu. So jadi nak dapat pangkat darajat ni dia ada saluran dia. Ada silsilah dia turun. Kok mana dia nak turun? Bukan terekam. Bukan tiba-tiba kita mengaku dalam rumah seorang. Aku dah jadi khalifah Allah dah, tengok macam Ustaz cakap tu. Sebab aku dah buat semua yang baik dah. Dia bukan boleh gitu sebab pangkat darjat ni siapa yang bagi? Allah yang bagi, bukan pada mereka sendiri. Kan? Macam tu. Tu kena faham baik-baik. Jadi kita kena tu saya kata kena ikut flow tu. Gitu nah. Baik, wallahualam. Alhamdulillah, untuk slide yang last untuk malam ni tentang makna khalifah ni. Jadi kita dah mula faham dah tentang peranan kenapa Allah jadikan khalifah kita sebagai khalifatullah. Khalifatullah. Mana secara bahasanya kita lihat khalifah ni berasal dari kata-kata khulafa yakhlufu, yang berarti wakil ataupun mengganti. Maka nama dia disebut khalifatullah fil ardi, yang bermakna wakil Allah di atas muka bumi ni. Itu yang pertama. Jadi makna khalifah, yang kita ni adalah khalifah. Suka tak suka, itu nombor dua. Yang penting, kita ni dah memang dipaksa, atau suka tak suka, memang kena jadi khalifah. Sama ada jadi khalifah atau tak jadi, itu cerita lain. Tapi kena jadi. Sedangkan tujuan Allah menciptakan bumi ni, antara lain, untuk apa sebenarnya? Sebagai mustaqarrun wa mata'un ilaihin. Yakni, tempat tinggal dan kesenangan hidup. Sehingga batas waktu tertentu. Allah jadikan dunia ni yang Tuhan cipta untuk kita ni ada tempat tinggal untuk kesenangan dan ada batas dia, waktu yang tertentu. Lepas tu habis. Dipanggil balik. Dan balik bukan balik saja. Balik untuk disoal, untuk ditanya apakah kita telah buat ketika kita hidup atas muka bumi tu. Jadi itu tujuan kita sebagai wakil Allah. Kemudian dalam makna yang lain pula, khalifah disebut sebagai yang berhubungan dengan Tuhan, sebagai pemakmur. Pemakmur ni arti dia orang yang memakmurkan, yang menggantikan Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yang memakmurkan bumi ini dan mengimarahkan bumi ini dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedudukan khalifah. Mana sesiapa saja yang duduk atas muka bumi Allah ini, yang beriman kepada Allah, yang memakmur, bukan menjahanam, bukan membinasakan, tapi dia memakmurkan bumi ini, terpelihara, selamat dengan dia. Dan dia mengimarahkan bumi ini pula dengan syariat, menghidupkan dengan syariat-syariat Allah SWT, sama ada pada diri dia, kaum keluarga dia, dan ahli-ahli kehidupan lain atas muka bumi dia, negara dia, negeri dia. Jadi artinya manusia kena menyedari, kita kena sedar bahawasanya fungsi kita diciptakan untuk memakmurkan bumi ini. Jadi nak memakmur, ganti Allah, mentadbir bumi. Allah bagi kat kita kuasa untuk menggantikan Tuhan. Tapi dengan syarat, kamu kena ikut syariat-syariat yang telah aku tetapkan atas muka bumi ini. Nak ikut kat mana? Lalu Allah hantar Nabi untuk pandu kita, untuk didik kita, untuk tarbiyah kita macam mana nak menjadi seorang khalifah yang faham apa yang Allah dan Rasul kehendaki. Baik, kemudian kalau terbukti ada yang malah merosakkan bumi dengan menentang Allah. Kalau tidak terbukti dia menentang Allah, dia merosakkan bumi ni, hancur bumi. Kita tengok kat Malaysia ni orang buat macam mana. Allah kuarantinkan lepas ni, sungai-sungai pun jadi cantik lah. Tidak hancur manusia. Manusia ni menjahanamkan bumi ni. Lepas tu takat menjahanam bumi, dia menentang Allah dan mengsengsarakan umat manusia. Dia seksa manusia. Buat macam-macam peraturan, buat macam undang-undang yang tak masuk akal tu. Semua bukan undang-undang syarak, tapi undang-undang mengikut kepentingan mereka yang nakkan harta-harta kekayaan dunia tu. Maka sudah jelas mereka bukanlah manusia sesungguhnya. Mereka ni bukan jenis manusia yang sebenarnya. Jiwa dan roh manusianya, diri mereka ni sebenarnya sudah jadi syaitan dan iblis. Ni bukan lagi khalifah Allah. Dia dua je, sama ada jadi wakil Allah sebagai khalifah Allah ataupun jadi syaitan dan iblis. Macam mana wali syaitan tu, dia bertuhankan syaitan, Taghut,
sebagai ikutan dia. Dengan sebab dia tidak mengambil agama, tapi dia mengambil nafsu dia sebagai Tuhan dia, dan bertaulan-taulanlah nafsu tu dengan syaitan tu sehingga menjadi kesesatan yang nyata tu. Jadi selain daripada itu, ada lagi takrifan lain. Khalifah juga sebagai manusia, sebagai abdillah, sebagai abdullah, sebagai hamba Allah. Maknanya tugas manusia tu dicipta tu untuk apa? Memperhambakan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni hidup atas muka bumi ni kena menghambakan diri. Apa istilah dia panggil ubudiyah. Menghambakan diri kita kepada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Bila kata mengabdi, kita duduk atas dunia ni, wa'ema buat apa saja benda, semua kena abdikan kepada Allah. Kena hadir Allah di sisi kita tu, duk ingat kat Allah aja. Ni kerja Allah. Walaupun kerja kita. Jangan mengaku kerja kita. Ni rumah siapa ni? Rumah akulah. Bila kau ada rumah, kau mati esok tinggal kat siapa? Tinggal kat anak bini aku pula. Rumah kamu dah tak ada dah. Maknanya bukan hak kamu. Kita ni pinjaman. Kita ni pinjaman atas muka bumi. Sekejap Allah lagi pinjam reta-reta dunia tu. Kita dah ambil balik. Jadi kita jangan mengaku, takut jadi syirik. Bila ada sifat keakuan dalam diri kita tu, sesikit aku punya. Kereta siapa aku punya? Company siapa aku punya? Kamu tu siapa punya? Kamu tu pun milik Tuhan. Kamu tak ada apa-apa sebenarnya. Yang kamu duk megah mengaku harta kamu semua tu, kamu sendiri tu tak ada apa. Kamu nak hidup ni pun Tuhan bagi nyawa, tidak mampu dah kamu. Tu pun duk megah lagi, duk berasa diri kita sendiri. Bukan hak kita. Kita tak ada apa. Dulu tak ada. Allah cipta bagi ada. Titis mani semalam kita belajar. Daripada titis mani tu, jadilah nutfah. Nutfah jadi alaqah. Alaqah jadi mudrah. Jadilah kita. Datangnya roh pula bercantum dengan jasad. Semua Tuhan bagi. Lepas tu Tuhan bagi nyawa. Nyawa tu kita hidup. Tak ada nyawa, sepakat mati habis dah. Maka dengan sebab ada nyawa tu, kita hidup. Semua pinjaman. Maka Allah akan ambil balik, dia akan tanya, apa dah kamu buat dengan segala pinjaman yang aku bagi kepada kamu? Sama ada kamu memakmurkan bumi ini, kamu menggunakan kederat yang ada kamu, harta kamu untuk balik kepada Allah balik, ataupun kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kamu. Berseronok dengan harta yang kamu bagi. Sebab kamu mengatakan itu harta kamu. Ni yang paling dahsyat kali jahat ni. Maka bila dia dapat harta, dia tak makmurkan untuk Allah dan Rasul, ada hak-hak yang dia nak kena tunai, maka jadilah dia bukanlah manusia lagi, tetapi menjadi syaitan dan iblis. Na'udzubillah. Itu kita minta lindung kepada Tuhan. Jadi benda-benda macam ni bila kita tahu, baru kita tak buat. Benda yang satu lagi ialah tugas utama seorang abdullah untuk apa? Benda abdi ni, hamba ni, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ni paling penting. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita tegah segala kejahatan. Kita buat segala yang ma'ruf yang Allah perintah tu. Maka inilah perintah-perintah. Dan untuk melaksanakan perintah Allah ni, macam mana kita nak buat? Allah hantar Nabi. Tunjuk kat kita, ajar kita macam mana cara nak beribadat dengan betul. Kan? Kemudian kemudian jalan yang diterimanya pula ikhlas kerana Allah, mengikut petunjuk Rasul, bukan buat ikut kepala otak dia sendiri, dia faham sendiri. So jadi konsep kehambaan kepada Allah ini adalah memakmur dan mengimarahkan bumi ini dengan syariat-syariat Allah SWT. Itulah konsep yang kita nak kena faham malam ni. Jadi konsep kehambaan itu memakmur, mengimarah, dua benda tu. Bagi faham baik-baik. So semoga dapatlah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dia dua benda tu je. Kalau kita ulang banyak kali apa-apa yang datang muka bumi ni, segala perintah Tuhan, satu perintah Allah, taat pada perintah dia, satu lagi jauh larangan dia. Ni yang paling susah kita nak buat. Kalau kita ikut Nabi, ikut Rasul, kita boleh ikut. Kalau kita ikut syaitan, kita mengambil syaitan jadi wali, maka inilah akibat dia. So kita kena hati-hati baik-baik. Walaupun kita ada ilmu agama, kita jangan duk berasa bangga dengan ilmu agama tu, belum tentu lagi kita tu selamat. Kalau keangkuhan macam iblis tadi ada dalam tubuh badan kita tu. Banyak juga orang mengaji agama kena tipu dengan syaitan. Dia bermewah-mewah dengan kehidupan dunia kan, sebab dia menjual. Jadi orang panggil menjual agama dengan nilai wang yang sedikit. So kita jangan jadi, walaupun ada ilmu agama, jangan kita duk dagangkan ilmu tu. Pergi kuliah sana nak sekian banyak, 1,000, 2,000, 5,000, nak first class, nak flight, nakkan hotel 5 star. Kita buat syarat macam-macam. Oh ni teruk kita gitu kan. Itu bukan dia ulama ni, dia tak buat kerja rupa itu. Kan? Semua itu jalan-jalan yang boleh membinasakan kehidupan kita tu.
Sebab itulah kalau dalam saya ulang sekali lagi, pentingnya kita dengan adanya ilmu tasawuf ni bukan apa? Nak kawal, nak memurnikan, mengheningkan, menjernihkan fiqh dan tasawuf supaya amal mana ilmu kita yang ada dalam bahagian fiqh tauhid tu dapat dimurnikan, dijernihkan, diheningkan dari segala kufur maksiat, dari segala syirik, dari segala angkuh, takabur, sombong semua tu. Benda ni memang penting. Sebab itulah ramai orang tak nak ikut kan, ngaji macam ni. Susah kata dia. Payah nak buat. Kalau boleh nak mudah. Nak menyembah Tuhan macam mana? Allah pada tauhid rububiyah senang je. Kita percaya Allah bagi rezeki, Allah bagi nyawa, Allah bagi mati dengan kita. Udahlah tu, faham lah tu kena Tuhan lah tu. Itulah dia sesat cepat tu. Sebab kita tak kenal sifat Tuhan tu macam mana. Kita pada sifat, ada kaki, ada tangan. Tuhan pun bersifat. Macam mana kita kata Tuhan tak bersifat? Tu nanti kita mengaji kemudian dalam tajuk lain. Jadilah malam ni. Kan? Untuk tajuk khalifah ni insya-Allah malam esok kita ke tajuk yang lain pula. Jadi kita sikit-sikit lah satu kuliah tu mudah-mudahan kita dapat faham. Last kali kita dah faham, Allah aku ni memang teruk betul lah. Patutlah kalau Allah nak seksa. Tu. Jadi kita jangan, kita dah tahu, kita minta ampun dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita minta Allah keluarkan kita daripada keadaan zulmah, daripada nafsu amarah, naik pada mulhimah, naik pada lawamah, naik mulhimah. Terusnya kita mungkin berada di tempat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu. Mudah-mudahan sampai ke tempat mutmainnah ni, tempat yang dinamakan makam khalifatullah fil ardi. Menjadikan wakil khalifah Allah atas muka bumi ini, yang mentadbir muka bumi ini, yang memakmurkan bumi ini, yang mengimarahkan bumi ini dengan segala syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan menjadi orang yang mensengsarakan, orang yang membinasakan bumi ini, orang yang menentang Allah kerana itu adalah manusia yang bertopengkan syaitan. Itu. So jangan duduk kat situ. So kita kena cepat-cepat keluar. Tu tadi saya sebut, segera keluar dari daerah kufur dan maksiat. Istilah dia daerah kufur tu maknanya yang kita duduk dalam kufur tu. Sebab perangai kufur maksiat ni dia bergayut kat kita tu. Ada kat tubuh badan kita tu. Itu yang kita jadi jahat selalu tu. Kan? Nampak yang baik tapi jahat. Jahat dari segi akhlak tu. Kita tak boleh keluar daripada amarah tu. Jadi mudah-mudahan dengan kita duduk mengaji, mudah-mudahan di bulan musim-musim Covid ni, kita doa banyak kat Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita. Jadi takat ni dulu malam ni insya-Allah. Jadi sebelum kita bersurai pada malam ni, bersurai bukan balik rumah, bersurai di rumah. Jadi insya-Allah kita punya tajuk logo yang kita buat tu Tias tu, Taifah Imam Asy-Syafi'i tu dah rasa siap dah. Nanti admin akan update dalam tu. So kita panggil nanti program ni bekal lagi nama dia, nama Taifah, nama dia Tias. Short form dia TIAS, iaitu Taifah adalah nama kumpulan jemaah gerombolan macam itulah. Sila ada Imam Asy-Syafi'i, sebab ambil berkat Imam Syafi'i. Mudah-mudahan tak lekat di hati kita tu mengikut mazhab beliau, kemudian mazhab tauhid Imam Abu Hasan Asy'ari, mazhab tasawuf Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Junaid Al-Baghdadi, Al-Qushayri. Tu. Jadi kita dah ada dah. Nama tu senang kita nak sebut. Sebab banyak orang mesej saya minta ustaz pindahlah ke Telegram. Saya nak pindah sekarang saya boleh, saya takut nanti ramai yang dalam grup ni dia belum ada lagi Telegram. Sebab Telegram ni kuliah-kuliah ni kita tak simpan dalam handphone, dia simpan dalam dia punya server tu. So, jadi kita boleh load banyak dan kemudian orang boleh masuk banyak. Nak keluar banyak pun tak apa, masuk banyak pun tak apa, keluarlah banyak mana pun tak kisah. Kita buat kuliah ni seorang kita ceramah juga. Tak ada orang pun kita ceramah. Macam cerita seorang wali Allah tu, Syekh Ahmad Kabir Rifa'i tu. Sampai tak ada orang nak dengar ceramah dia. Lagi hebat wali Allah. Kau tekat saya ni apa dia sangat? Wali Allah ceramah. Last kali dia ceramah kat kambing. Di pokok dia ceramah kuliah kat kambing. Orang sembelih kambing tu, orang tangkap, orang nak tengok betul ke? Tangkap kambing tu, orang sembelih kambing tu. Sembelih kambing, lapar-lapar kambing. Semua yang dia ceramah tu ada kat kambing tu, ada kat daging ni. Ada orang kumpul-kumpul kan. Ceramah dia awak keluar, dia tulis semula. Ada kitab dia. Tu cerita wali Allah. Dia tak kisah. Tak ada orang dengar pun tak apa. Pasal apa? Dah Allah pilih banyak tu je suruh dengar. Jangan buat kuliah dalam ni sekian banyak. Banyak tu je lah. Itu pun kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita tak boleh menentukan satu benda tu. Jadi begitulah, mudah-mudahan kita faham. Jadi saya takat ni dulu malam ni insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi
lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.